ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم يا فتاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله Ikhwan, Alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim ini. Ikhwan, kita membaca kitab Aqidah 4 Mazhab. Tak mana tu? Takdir. Muka surat 53 Imam Malik. Kita masuk akidah Imam Malik berkenaan dengan takdir. Minyak naik 20 pun takdir. Jadi kita tak boleh nak kata apa-apa. Ini takdir Allah Ta'ala. Cuma takdir Allah ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Itu dikatakan apa-apa yang Allah jadikan ada yang khairihi wa syarrihi. Jadi bukan semua takdir Allah Ta'ala redha. Ada benda yang Allah takdir, dia tidak redha. Seperti dia mentakdirkan berlakunya perzinaan di muka bumi, dia tidak pernah redha dengan perzinaan. Dia yang mentakdirkan orang syirik kepada dia, tapi dia tidak pernah redha dengan syirik. Jadi takdir yang mana kita nak maksudkan? Dia mentakdirkan berlakunya kezaliman demi kezaliman, tetapi dia mengisytiharkan peperangan dengan kezaliman. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Kamu cenderung kepada kezaliman, kulit kamu disentuh oleh neraka. Menunjukkan dia berperang dengan kezaliman. Tapi dia mentakdirkan berlakunya kezaliman, tetapi dia tidak meredai takdir itu. Jadi bukan semua takdir itu kita sandarkan secara baik kepada Allah Ta'ala. Ada juga benda yang berlaku tapi Allah tidak redha. Minyak naik 20 bang ni wallahu alam, balik muhasabah sendiri. Ikhwan, menurut riwayat daripada Abu Nu'aim daripada Wahab, yakni daripada Abdullah bin Wahab Al-Qurashi yang meninggal pada tahun 197 Hijrah. Dia ini seorang sahabat baik kepada Imam Malik ketika Imam Malik dia seorang sahabat baik Imam Malik dan merupakan pengikut Imam Malik daripada Mesir. Dia kata, aku mendengar Imam Malik kata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadaku semalam tentang takdir. Ada satu orang tanya pada Imam Malik tentang takdir. Imam Malik kata, "Na'am, qala law syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fala budda an yakuna ma qala Allah Ta'ala." Imam Malik jawab tentang apa yang orang itu tanya tentang takdir. Imam Malik kata, "Ya, betul kau kata itu. Allah Ta'ala telah berfirman, kalau kami menghendaki, nescaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan, yakni ketetapan daripadaku. Sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Tidak apa yang dikatakan oleh Allah itu akan terjadi." Ini contoh Imam Malik bawa hal takdir. Hidayah ni semua orang kena cari. Allah suka hidayah, tetapi Allah juga mentakdirkan bukan semua orang dapat hidayah. Tetapi Allah benci orang yang tidak dapat hidayah. Satu orang tak semayang, tak puasa, itu memang daripada perbuatan Allah Ta'ala.
Tetapi Allah tidak suka orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak puasa. Maka benarlah apa yang Allah Ta'ala firmankan, lau syi'na, kalau kami kehendaki, la ataina kulla nafsin hudaha, akan kami beri kepada tiap-tiap nafas itu hidayah. Kalau kami mau, kami bagi. Tetapi walakin haqqal qawlu minni, di sisi kami ada qaul, ada perkataan yang hak. Hak apa dia? Allah Ta'ala ini dia buat urusan dia. Allah Ta'ala ini dia buat urusan dia. Dia buat urusan dia. Dan urusan dia apa dia? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Daripada jin dan manusia yang tidak mendapat hidayah akan diperosokkan ke dalam neraka jahanam. Jadi satu orang yang tidak dapat hidayah, dia tak boleh kata, nak buat aku mana, dia kata Tuhan tak bagi hidayah kat aku. Betul tak perkataan dia? Betul. Tapi Allah benci orang tak ada hidayah. Allah benci orang tak ada hidayah. Dia kata macam mana aku nak sembahyang, Tuhan tak dorong aku. Betul. Tapi Allah benci orang tak sembahyang. Artinya bukan semua benda yang Allah takdirkan itu dia redha. Tidak. Kenapa? Kerana banyak benda yang Allah Ta'ala tentukan itu berkaitan dengan hamba-hamba dia, berkaitan dengan keinginan hamba, berkaitan dengan maksud hamba, berkaitan dengan kemahuan hamba. Macam ayat Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, kau minta aku bagi. Doa ni ada doa lil masalah, ada doa jenis kita memohon pada Allah. Tetapi ada juga doa dia jenis kita tak minta, tapi kita sentiasa doa. Kita mengharap. Kita tak pernah tanda tangan, ya Allah bagilah si fulan itu jahanam punah ranah, tak pernah. Tapi setiap kali dia dapat benda baik, jiwa kita tak apa seronok. Ini juga masuk dalam doa. Allah kata kau minta, aku bagi. Dan banyak benda yang hamba-hamba Allah Ta'ala minta, Allah bagi, tapi Allah tak redha. Allah tidak redha, tapi dia bagi. Dia sebagai Khalik, dia berurusan dengan makhluk dia bagi. Orang yang nak pergi bunuh orang tu minta ke Tuhan lah. Si fulan berjumpa dengan bomoh, tukang sihir. Tukang sihir pun minta kepada jin. Jin, hantu, setan, iblis ni makhluk Tuhan. Kesemua makhluk Tuhan. Setiap makhluk Tuhan walaupun dia jahat, dia kasar, dia ada hajat kepada Tuhan. Ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Manusia, kamu semua ni, baik ke jahat ke macam mana kamu ni, kamu semua ini faqirun ila Allah. Kamu ada hajat kepada Allah. Dan manusia tahu dia nak buat satu benda, kalau Allah tak izin tak jadi. Allah izin. Ya, itu sebahagian daripada takdir Allah. Allah izin. Dia menyimpang daripada hidayah Tuhan, Allah izin. Tapi kesemua keizinan ini Allah tidak pernah redha. Allah tidak pernah redha. Allah tak pernah suka. Jadi kata Imam Malik kepada kawan ini, betul, apa yang kau kata itu betul. Tetapi kau kena ingat, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mendapat hidayah, dan dia benci orang-orang yang tidak mendapat hidayah. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata, unsur akhaka zaliman au mazlum. Kawan kamu tu zaliman, dia buat zalim, kamu tolong dia. Ataupun dia menjadi mangsa orang buat zalim, kamu tolong dia. Sahabat kata, kalau dia itu seorang mazlum, kena zalim, kami tahulah nak tolong. Tapi wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana kami nak tolong sekiranya dia itu orang yang buat zalim? Nabi kata, tolong juga, hentikan kezaliman dia. Hentikan kezaliman. Ya, Allah izin zalim berlaku, Allah izin mazlum, orang yang menjadi mangsa itu Allah izin. Tetapi ada dua benda, ada keadaan Allah redha, zalim ini Allah kutuk, Allah laknat. Mazlum itu ada da'watun mustajabah, ada doa yang mustajab. Tapi kawan nak buat zalim ke orang pun, dia minta ke Tuhan juga. Dia minta ke Tuhan juga. Jadi kerana itu kita kena tahu. Kita kena tahu. Kata Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini Abu Ali bin Qadhi Iyad. Imam Nawawi sangat suka memetik kata-kata
Qadhi bin Iyad. Itu di antara perkataan dia yang masyhur. Dia kata, jangan kita terpedaya sehingga kita meninggalkan sunnah kerana sikit orang beramal dengan sunnah. Jangan terpedaya. Dan jangan terpedaya dengan bid'ah kerana banyak pengikut-pengikut dan pengamal-pengamal dia. Jangan terpedaya. Kerana jalan yang benar dan jalan yang tak benar itu sudah terang dan sudah nyata. Jadi majoriti dengan minoriti ni kita jangan buat dia sebagai apa itu? Penghukum lah. Hampa sikit, hampa salah. Hampa banyak, hampa betul. Oh, tak boleh. Tak boleh begitu. Itu tidak akan jadi. Kata Al-Qadhi bin Iyad, Imam Nawawi dalam Al-Azkar, perkataan dia agak kasar. Agak kasar. Bukan pasal minyak naik 2 rupang. Tapi pasal minyak naik pun ada juga dalam Al-Azkar. Minyak naik juga ada dalam Al-Azkar. Dalam Muqaddimah Al-Azkar, ketika Raja Zahir Damsyik ni, Zahir bebas ni, dia mengenakan cukai pada rakyat. Mengenakan cukainya agak lebih kerana nak kumpul dana negara untuk membeli kelengkapan perang, kerana katanya saki baki daripada tentera Tartar nak menyerang Syria. Jadi meminta pandangan An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kenaikan cukai. Saya ingat kenaikan minyak pun sama, sebab menaik minyak ni kerana nak menyelamat ekonomi negara. Dia bukan saja naik-naik, bukan nak menindas rakyat kerana nak menyelamat negara. Biarlah rakyat tertindas pun tidak mengapa, yang penting ekonomi dapat diselamatkan. Kata Nawawi, boleh dengan syarat raja menjual seluruh perkakas istana, dah habis lelong tak cukup, barulah naikkan sedikit cukai kepada rakyat. Tapi selagi raja tak lelong dalam istana, sampai Nawawi menyatakan, kalau dah kita lelong barang istana tak cukup juga, kita lelong raja. Subhanallah. Perkataan ini menyebabkan raja jadi murka. Kenapa dia cakap lagu tu? Sebab Raja Zahir bebas itu asal dia seorang hamba yang dilantik oleh raja sebelumnya menjadi raja. Dia bukan daripada keturunan raja. Dia seorang pelayan istana yang satu hari dapat menyelesaikan masalah negara. Maka raja tu berkenan ambil dia sebagai anak angkat, seolah-olah daripada pelayan hamba sahaya ni, terus buat anak angkat dan lantik dia menjadi raja bila mati. Maka itu Nawawi mengukit keturunan dia. Kalau tak cukup, kita jual hamba ni. Murkalah baginda. Maka Nawawi diharamkan jejak bumi Syria. Daripada tarikh itu dia dibuang. Dibuang sehinggalah pada menjelang umur dia 45 tahun, pada nazak kehidupan dia, barulah mayat dia dibawa balik ke Syria. Nah, ini menunjukkan memang satu takdir daripada Allah Ta'ala, tapi perlu dilihat. Qadhi bin Iyad ini, An-Nawawi menyebut dalam kitab Al-Azkar satu perkataan yang berbisa tentang orang Damsyik bawa mayat daripada rumah keluar membaca Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Asalnya orang Malaysia pun macam orang Damsyik buat kerja ni. An-Nawawi menyebut perkataan Qadhi bin Iyad. Dia menyatakan sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan haram dengan ijma'. Kita kata apa? Kita kata bid'ah hasanah. Nawawi menyatakan haram dengan ijma' para ulama, dan kerja ini kerja orang yang tidak mempunyai akal yang cukup. Inilah di antara nukilan Nawawi tentang perkataan Al-Qadhi bin Iyad. Imam Malik ditanya tentang golongan Qadariyah, siapa mereka? Kata Qadhi bin Iyad, Imam Malik menjawab, man qala ma khalaqal ma'asi, orang yang menyatakan bahawa Allah tidak menciptakan maksiat, itulah Qadariyah. Qadariyah ni kita tahu orang yang menyandarkan hidup dia semua pada takdir Tuhan. Nak buat bagaimana Tuhan yang buat macam ni, tanpa dia tahu takdir Tuhan. Kata Imam Malik, orang yang menyatakan Allah mencipta bagi aku maksiat, kata Imam Malik, orang itu adalah Qadariyah. Orang itu keluar daripada sunnah. Dia bukan ada manhaj sunnah. Dia mesti menyatakan Allah mencipta maksiat, tetapi Allah benci orang yang melakukan maksiat.
Allah mencipta maksiat. Semua makhluk ni di bawah ciptaan Allah. Tapi ada benda Allah redha, ada benda Allah Ta'ala benci. Dia tak boleh kata ini nak macam mana takdir Allah. Dia kena tanggap basah. Dia kata Allah Akbar. Berimanlah dengan 6 rukun. Dia beritahu, berimanlah 6 rukun iman, takdir Allah Ta'ala. Aku hanya insan yang lemah. Dia kata. Macam mana? Kata Imam Malik, inilah Qadariyah. Dia menyatakan Allah mencipta maksiat. Allah mencipta maksiat, tetapi Allah membenci pelaku-pelaku maksiat. Di hadis Imam Muslim menyebut, la yashrabul khamr hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang yang sedang minum arak, tidaklah dia minum arak, melainkan ketika dia minum arak itu Allah Ta'ala cabut iman dia keluar. Bukan dia kafir, tapi tidak ada iman. Dia hanya jadi orang Islam yang bermaksiat pada Allah, tidak ada iman. Ditanya lagi tentang golongan Qadariyah, kata Imam Malik, humul ladina yaquluna illa istita'ah ilaihim in sya'u ata'u wa in sya'u asaw. Qadariyah ini mereka yang menyatakan bahawa istita'ah itu bagi mereka. Jika mereka ingin, mereka taat. Jika mereka tidak ingin, mereka derhaka. Buat macam mana? Ini semua urusan Allah. Hari Tuhan nak kita salat, kita salatlah. Hari Tuhan nak kita maksiat, kita maksiatlah. Kita ini buat macam mana? Istita'ah itu daripada Allah. Kemampuan-kemampuan kita ni bergantung pada Allah. Imam Malik menyatakan ini Qadariyah, keluar daripada wazan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut riwayat Ibnu Abi Asim daripada Sa'id bin Abdul Jabbar, katanya aku mendengar Imam Malik menyatakan ra'yi fihim ayyustatabu fa in tabu wa illa qutilu. Ini berkenaan dengan Qadariyah. Kata Imam Malik, pendapatku tentang golongan Qadariyah, mereka hendaklah disuruh bertaubat. Jika mereka tidak mahu bertaubat, jika mereka bertaubat, bebaskan mereka. Jika mereka tidak mahu bertaubat, bunuhlah mereka. Kita tengok dalam hukum-hukum akidah ni memang ada peruntukan dalam mazhab begitu. Kita 2-3 hari ni tengok orang duk tangkap Syiah. Ikhwan, kalau antum tanya saya apa itu Syiah, saya katakan Syiah ni satu kekejian yang cukup buruk. Tetapi walaupun demikian ikhwan, ketika kita nak tangkap orang, kita kena bersikap adil. Orang Syiah ni ada yang pegawai kerajaan, ada yang kerja. Hang pi tangkap dia macam tu, reman dia dalam penjara. Lepas tu cop dia tu sebagai banduan. Lepas tu keluar kerja dia jadi apa? Anak bini dia nak mencekik minta darah apa? Penangkapan Syiah di Malaysia macam ni, cara dia tak adil. Imam, bacalah Ihya. Mufti-mufti, pejabat mufti ada Ihya belaka di tempat mereka. Buka kitab Ihya Imam Ghazali. Buka bab apa pandangan Imam Ghazali tentang Mu'tazilah dan Qadariyah. Imam Ghazali membawa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud macam mana nak settle hal bab-bab ajaran sesat ni. Imam Ghazali kata Abdullah bin Mas'ud keluar di tengah-tengah Qadariyah, di tengah-tengah Mu'tazilah. Abdullah bin Mas'ud kata, keluarkan daripada Mu'tazilah ini orang yang paling alim, supaya dia boleh berdebat dengan aku dapat menegakkan kebenaran dan dia dapat melihat kebenaran. Syiah di Malaysia ni banyak, dalam parti politik banyak, menteri-menteri terlibat dengan Syiah pun banyak. Bukan kata menteri terlibat dengan Syiah, menteri pergi jumpa ayah PIN pun ada. Cuma tak keluar surat khabar, itu aja. Ni ketua polis negara sebut, saya baca dalam Star lah, dah pandai dah orang putih, dah baca Star, tak baca dah Melayu, baca Star lah. Dalam Star keluar, ketua polis negara ni ketua polis negara kata apa dia? Semua kongsi gelap dalam Malaysia ni yang berdaftar 3 secara sah. Antum tengok kepala otaknya ketua polis negara boleh menerima pendaftaran kongsi gelap. Yang kami duk tangkap ni yang sah berdaftar kerana kongsi gelap 3. Kongsi gelap boleh berdaftar. Kepala otak dia, pendaftaran mana pergi terima? Lepas tu wartawan tanya kepada polis, ketua polis negara, dengar kata
Ada menteri terlibat dengan kongsi gelap. Dia kata dalam siasatan. Lepas tu dia sebut, dia kata memang ada beberapa pengikut kepada menteri besar, menteri ni yang terlibat dengan kongsi gelap, dan kita akan ambil tindakan pada pengikut dia. Ada terlibat. Cuma orang Melayu kata tak pergi retuk keluar lah. Tapi ada. Kongsi gelap boleh hidup berdaftar. Takkanlah Syiah tak boleh duduk di Malaysia ni. Dia pun bayar cukai. Dalam parti di Malaysia ni, penting ke Syiah? Tak penting. Yang penting pangkah dia. Dia nak tangkap Syiah ni pasal apa? Kita ahlu sunnah, kita kata Syiah ni tak betul kerana akidah, bukan pasal kita harap dia punya pangkah kita. Tak ada apa. Pasal tu kalau betul nak handle Syiah, panggil Syiah yang paling ayatullah dalam Malaysia ni, suruh dia keluar dan adakan satu perdebatan yang besar dengan dia. Panggil di kalangan ahlusunnah ni ulama yang boleh mengenal kemungkaran. Sebab Syiah ni, kata Imam Syafi'i, satu mazhab yang hidup dengan pembohongan. Aku tak suka orang-orang Khawarij, tetapi aku menerima hadis daripada Khawarij, kerana Khawarij tak berbohong. Sebab Khawarij kata berbohong kafir. Pasal tu dia tak bohong. Khawarij punya mazhab, berbohong dosa besar, boleh jadi kafir. Pasal tu dia tak bohong. Tapi Syiah ni, taqiyah tu agama dia. Maka tidak ada riwayat yang kami terima daripada orang Syiah. Pun demikian, keluarkanlah daripada Syiah ini orang yang paling alim, supaya aku mendedahkan kemungkaran yang dia selewengkan. Ya, hanya orang yang tahu benda tu mungkar, baru boleh kita kata dia mungkar. Kalau kawan itu, dia ini satu orang yang la ya'rif mungkar, dia tak kenal mungkar, macam mana dia nak tuduh mungkar? Kita tak usah kata pasal Syiah ni, kita kata ni Habib duk main dengan ya Hanana. Kita panggil ustaz kita hak mengaji bahasa Arab, yang tahu nahwu, sarah, boleh tasrih, boleh berbaris semua. Ambil kalimah ya Hanana tu, mari kita letak pada wazan bahasa. Tak mana tak betul? Tak lepas kita. Tak lepas kita nak kata ya Hanana tak betul. Tak mana tak betul? Ambil buku Marhaban yang setebal tu, letak, panggil orang yang buat PhD bahasa Arab, guna kaedah-kaedah pengajian bahasa Arab yang ada, nahwu, saraf, guna, bongkarkan kemungkaran bahasa yang wujud di dalam buku Marhaban. Tak lepas kita. Habis nak debat dengan Syiah macam mana? Syiah tangkap, Marhaban yang tangkap tu baca. Jadi Syiah mana yang kita nak bendung ni? Inilah nama dia, Syiah kepala otak. Tak betul. Orang nak bakar Syiah ni, orang bakar sarang. Orang bakar sarang akak dia. Potong akak bagi pokok tu mati. Ni dah duk pergi potong daun. Potong daun naik balik, potong daun naik balik. Pasal apa? Pasal kawan yang nak tebang pokok ni tak kena akak. Dia tengok akak dengan sintuk ni apa beza. Dia tak tahu beza akak dengan sintuk. Macam mana nak buat? Ustaz-ustaz nak lawan Syiah, ustaz-ustaz tu lah baca hadis tentang Harut dengan Marut, dua malaikat yang jelma jadi manusia, minum arak, lepas tu jadi Harut dengan Marut. Ustaz tu baca hadis tu, ustaz tu nak tangkap Syiah. Syiah gelak pecah perut nah. Hang baca hadis aku, hang nak tangkap aku. Artinya kita nak tangkap orang bernama Syiah, bukan kita nak bakar fahaman dan akidah Syiah. Ini satu penangkapan yang batil dan mungkar. Ini salah, ya kawan, salah. Orang tak selesai Syiah dengan jalan tangkap-tangkap. Tak boleh selesai. Kongsi gelap tangkap tak apalah. Tu pun yang daftar tak boleh tangkap. 004. Dia main 004. Dah dulu Pak Haji Bakar 008. Mandi minyak, tetap badan tak makan. Baca la ilaha illa anta tu, tak makannya. Lepas isap rokok, kena berdarah. Pasal itu ikhwan, janganlah seronok sangat orang Syiah ni kena tangkap. Sebab penangkapan mereka hanya membuat orang benci dengan nama Ahli Sunnah. Keluarkan. Kita hari ni
Kita hari ni pandai bercakap Syiah di satu pihak belah kita je. Belah kita je, kita hentam Syiah tak betul. Bila ada satu orang Syiah duduk depan kita, gagap kita nak cakap. Gagap kita nak cakap. Kita tak boleh cakap. Kita hanya balun sebelah pihak. Kita ikat kaki orang tu, ikat tangan orang tu, tutup mata orang tu, kita sedekah dah cukup-cukup. Sonoklah, siapa tak boleh pukul lagu tu. Lepaslah kaki tangan dia. Hang kata dia salah, benarkan dia jawab. Sekarang ustaz kita kalau Syiah baca satu hadis, ustaz kita tak boleh selesai hadis Syiah. Syiah ambil hadis Imam Bukhari, letak kepada kita hadis Anas bin Malik yang kata Nabi kena belah badan, buka dada Nabi dicuci. Syiah tanya sepatah, dalam hati seorang Nabi ada setan lah? Dia tanya tu je. Ni hadis Bukhari ni, hadis sahih kan? Di sisi hampa Bukhari ni sahih, tapi hadis tu menggambarkan dalam hati seorang Nabi ada setan, Nabi kena belah bang. Syiah kata, tolong bagi penjelasan hadis ni macam mana? Tak lepas kita nak jawab. Tak lepas tangkap lah senang. Hambuh dia dalam penjara. Dalam penjara pula Syiah jadi banduan semua. Banduan jadi markas Syiah. Lagi senang, dia makan, dia ciduk, dia kembangkan mazhab dari sana. Tak selesai kau. Tak selesai. Bukan isu tangkap 14 orang tangkap, 15 orang tangkap. Panggil dalam Malaysia ni siapa dia, Ayatullah, keluarkan dia. Tapi antum dulu Arkam kena tangkap. Arkam kena tangkap. Beberapa ustaz keluar dalam televisyen soal Arkam punya orang besar tu, apa nama, Ustaz Muhammad Asy'ari Muhammad, sampai buih putih keluar mulut dia, sengit dah kepala dia, torture dia, tak bagi dia tidur sampai manyau kawan tu. Dah kawan tu jadi lagu tu, barulah 2-3 orang majlis fatwa fi soal. Itulah taraf ulama kita. Pukul orang tu setengah mati, baru bawa kawan tu di tengah-tengah medan hujah. Apa punya pondan tak ada dah. Buat ajar lagu tu ke orang. Ini kerja memalukan para ulama Ahlussunnah. Zaman Ibn Taymiyah, Syiah cakap 2 patah, dia tulis kitab 10 jilid. Syiah tak berani menzahirkan mazhab dia kerana ada hujah. Zaman kita tangkap. Habis macam mana? Kawan tu makan minum, minyak naik pun dia kena buh minyak juga. Hak rakyat sebagai hidup macam mana? Hang tangkap dia, anak dia pergi sekolah, apa dia nak makan? Hak kapiak sembah Tok Kong, sekok tak kena tangkap. Bagi pula peruntukan Tok Kong besar-besaran, pi Batu Cave, Tok Kong perempuan berdiri sama tinggi dengan highway. Mai pula, mai India. Tu berhala syirik ahli neraka. Mazhab dia tak ada siapa tangkap. Tai pusong pakai jalan. Sami daripada Hindu mai Pulau Pinang golek kepala. Tai pusam di India tak pakai jalan, tai pusam Pulau Pinang pakai jalan. Sami India kata ni bid'ahnya tai pusam. Lagu tu bagi peruntukan. Lagu tu kita sanggup kata Islam tidak menzalimi agama lain. Syiah tangkap. Bukan saya Syiah. Kata mamak ni tukar apa? Dah. Bukan saya Syiah, tapi prinsip Ahlussunnah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bila ada di antara kita dengan depa benda yang tak selesai, farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan hujah tu kepada Allah dan Rasul, dan jidalah, berhujahlah dengan depa dengan ahsan. Quran kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita dah tinggal dah kaedah ni, guna kuasa tangkap orang. Tak betul ikhwan. Hari kita kena tangkap, kita tengok ustaz-ustaz sunnah kena tangkap macam mana. Demi Allah, yang tangkap Syiah ni ustaz tu lah yang tangkap ustaz sunnah juga. Jangan kita seronok. Ustaz sunnah yang kena tangkap di Kuala Pilah tu, inilah jemaah ni lah juga tangkap. Tangkap ustaz sunnah di Johor, inilah geng yang tangkap. Tangkap ustaz sunnah tu kena tangkap, inilah puak-puak yang tangkap. Dengan sunnah pun dia tak ada hujah, dengan Syiah pun dia tak ada hujah. Habis kerja dia apa? Kerja dia tangkap. Jangan seronok sangat ikhwan, jangan seronok sangat. Kita di atas sikap Ahlussunnah.
Kata Imam Malik, apa kita kena buat? Qadariyah ni. Imam Malik bagi tahu, Qadariyah ni apa mula kita kena buat? Taubatkan dia. Ya. Nama dia istitab. Taubatkan dia. Ya, orang Syiah ni kita kena taubatkan dia. Kalau dia bertaubat, dia kembali kepada Ahlussunnah, bebaskan dia. Jangan duk picop atas pasport dia, atas IC dia, banduan. Tak boleh. Dia nak hidup, dia nak cari makan. Picok banduan, habis Jahannam. Kalau dia tak mau bertaubat, Imam Malik kata bunuh dia. Bunuh. Dia suruh taubat. Tentulah orang, kalau kita kata kat dia, Syekh entah kena bertaubat, takkan dia tak tanya sepatah, pasal apa aku kena taubat? Kita kata Syiah, hampa kena taubat. Hang jangan tanya banyak, aku tampang lagi cuma. Yang aku tahu hang kena taubat. Apa tu? Itu bukan taubat, itu penanya orang. Kena suruh dia taubat, dia tanya, pasal apa aku kena taubat? Baru kita bagi tahu. Tuan, yang tuan duk sambut Karbala ni tak betul. Macam mana hang tahu tak betul? Kita kena ada tempat rujukan kita nak bagi tahu tak betul. Kita kata tuan, Ibnu Taimiyah menulis Majmu'ul Fatawa. Dalam Majmu'ul Fatawa dia cerita balik riwayat yang benar. Pada tahun 61 Hijrah, bagaimana bumi Karbala mencatatkan pembunuhan Al-Hasan, bagaimana tragedi perbunuhan itu berlaku. Ibnu Taimiyah kutip riwayat itu, dia susun daripada A sampai Z. Setiap jawapan Syiah tentang Karbala, Ibnu Taimiyah jawab satu persatu dalam Majmu'ul Fatawa. Tapi lajnah yang pergi tangkap Syiah ni, lajnah yang dengar nama Imam Ibnu Taimiyah pun tak suka. Macam mana dia nak tahu kebenaran? Hang suruh kawan tu taubat, hang tak bagi tahu apa siapa kena taubat. Tak boleh. Salah. Imam Malik suruh taubat. Dan suruh pergi tangkap dia, suruh taubat. Panggil dia, suruh taubat. Proses kaunseling tu berjalan. Kata Imam kita dah baca dah akidah Abu Hanifah Nu'man. Dia kata depa ni kita boleh kurung sementara, tapi makan dia, keluarga dia kita kena jaga elok-elok. Ruang-ruang kehidupan dia jangan rosakkan. Cuma tahan dia sat aja, nak bagi penerangan kepada dia. Subhanallah. Dalam hadis pula Nabi kata setiap orang yang dituduh dia tidak bersalah sampailah ia menuduh bawa bukti. Tengok kaedah Ahlussunnah. Kata Ibnu Abdul Bar, kata Imam Malik, ma ra'aitu ahadan min ahli al-qadar illa ahla sakhafah wa taishin wa khaffatin. Aku tidak pernah melihat mana-mana golongan Qadariyah melainkan mereka itu adalah orang yang pendek akal, keliru dan gopoh. Cuba bayang bagaimana Imam Malik boleh bubuh puak-puak sesat ni dengan nama ni. Depa ni orang yang pendek akal. Ahlu sakhafah, akal tak panjang. Macam mana Imam Malik boleh kata dia lagu tu? Imam Malik kata depa ni adalah golongan yang keliru, golongan yang gopoh. Imam Malik kata depa ni dengan sifat ni, dan dia berani tunjuk dan dia berani berhujah dengan orang yang akal yang pendek ni. Cuba tengok. Tapi Imam Malik dah tak ada dah. Imam Malik dah tak ada. Tapi kita ada khazanah-khazanah penulisan dia. Muwatta' kita ada. Imam Malik menulis tentang rijalul hadis, kita ada. Imam Malik menulis tentang sirah nabawi, kita ada. Imam Malik menulis tentang ayatul ahkam, kita ada. Kita ada syarah Muwatta', kita ada syarah tafsir Imam Malik, kita boleh pakai. Bagaimana Imam Malik kata, aku kesian tengok puak-puak ni. Ra'aitu ahadan min ahli qadar, tidaklah aku tengok puak-puak ni melainkan depa ni ahli sakhawah, jenis orang cepat terikut. Tak apa, depa ni aku boleh kembalikan ke pangkal jalan. Tengok. Kita tak ada. Kita dalam pondok-pondok Muwatta' Imam Malik tak baca. Yang kita baca Matla'ul Badrain. Macam mana nak kenal Imam Malik? Macam mana nak kenal Imam Malik? Dapat 4 senawi kita pergi sambung belajar di Thailand. Baca Matla'ul Badrain lagi. Baca kitab tu, baca kitab ni. Kitab mazhab satu pun tak baca. Kalau Syafi'i baca bab tu aja, bab lain tak mau dengar dah. Kalau ada pandangan imam, kata Imam Malik, kata Imam apa dalam syarah Muslim Imam Nawawi sampai bab apa? Sampai bab hadis Nabi riwayat Imam Muslim.
apabila mati satu orang ada imam Muslim, maka wali-wali dia boleh puasa untuk dia. Bila dia mati, satu orang tu mati, maka wali dia boleh puasa dekat dia. Imam Syafi'i bagi pandangan dia yang kata puasa tu macam mana. Imam Nawawi menulis dalam Syarah Muslim, kata Nawawi, inilah masa dia aku terpaksa berbeza pendapat dengan mazhab yang aku ikut. Mai kisah yang sama, kisah mana? Kisah hadis Ali bin Abi Talib berkenaan dengan mayat yang lalu. Ali tengok Mas'ud bin Al-Hakam, bila mayat lalu, Mas'ud bin Hakam bangkit berdiri, letak tangan di atas dada, memberi penghormatan dengan memuji mayat itu dan membaca doa. Bila Ali tengok Mas'ud bin Hakam bangkit berdiri, Ali kata, dulu kami pun bangkit berdiri lagu hang lah, kemudiannya kami duduk kerana Nabi duduk. Maka mulai hari ini, kalau mayat lalu, hang tu ada berdiri, hang duduk, kerana yang last sekali Nabi duduk. Bila sampai hadis ni, Imam Syafi'i kata, ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis yang suruh kita bangkit ketika mayat lalu telah dimansuhkan dengan hadis yang suruh duduk, kata Imam Syafi'i. Bila datang Nawawi kata apa? Nampaknya aku terpaksa berbeza pendapat dengan Syafi'i, kerana tidak ada dalil yang kuat menyatakan hadis yang suruh berdiri telah dimansuhkan. Yang benarnya keharusan boleh duduk, tetapi afdal tetap berdiri. Kita buat 4 senawi, buat 6 senawi daripada Kedah ke, kita pergi Thailand mengaji. Yang ni tak mengaji. Pasal apa? Yang ni yang cerita ke orang, Nawawi derhaka, tak mengaji. Lain sikit tak mengaji. Lepas tu mai Syiah macam mana? Mazhab sendiri tak mengaji. Muwatta' tak mengaji, Sunan Tirmizi tak mengaji, Sahih Bukhari tak mengaji. Dia tengok di rumah dia tu, dia Fathul Bari sampai 18 jilid. Tapi yang dia bercakap satu pun tak sama dengan Fathul Bari. Rupanya pergi beli simpan buat cantik almari, bukan baca apa. Tengok problem kita. Pasal tu kita tak boleh jawab di khunsul iman. Kalau Qadariyah mai kat kita, tangkap pula. Pasal tu kalau orang macam Imam Malik tengok ayah pin punya hal, orang macam Imam Malik kata Allah rapuhnya akidah dia, senang nak patah. Tapi kita pergi cari tak ada, dia nak sampai ke langit, punya susah cari dia. Imam Malik tengok akidah lagu tu, dia kata rapuh. Ayah pin ni akal tak panjang, mudah sangat nak berbetul dia. Kita tengok susah. Apa hal kita ni? Akidah pun tak selesai. Tu satu kawan saya kata kat dia kan, dia kata kita dengar Cina, lagu Cina kan, kongsi ni kan, kita ambil format tu, kita zikir la ilaha illallah, tak apa salah ni. Lepas sembahyang zikir la ilaha illallah, kata Cina, jiran-jiran tengok, ayah si sembahyang pun sudah tukar. Kita kata tak salah, kami tetap baca la ilaha illallah, cuma pakai depa punya lirik balada tu aja, apa salahnya? Kita ambil kaedah tu, kita tanyalah orang, salah ke tak salah. Kalau tanya ke orang sunnah akan buat muka masam. Salah, kerana format dia format yang buruk. Walaupun kalimah dia benar, format dia buruk. Format itu bukan format orang berzikir. Kalau format tu kita tak boleh pakai, samalah dengan Ya Hanana, format yang sama. Dibaca pada hari Karbala. Ya Hanana itu dibaca, kami seronok kerana kami sambut Karbala, kami sambut kematian Hasan dan Husain, kami boleh bela. Mai dekat kita format yang sama, cuma kita ubah. Kalau orang Syiah kata kami Ya Hanana ni kerana Ya Hanana ni kami sambut seronok kami ni pasal apa? Pasal hari ni kami boleh membela kematian Hasan, kematian Husain, keluarga Ahlul Bait. Dia cakap macam tu. Mai Habib-Habib daripada Yaman pakai format yang sama, dia ubah. Kalau orang sana kata gembira kerana membela Hasan, dia kata kami gembira kerana kelahiran Nabi. Tapi format yang sama.
Macam lagu Cina tadi, kita pakai la ilaha illallah, format yang sama. Dulu kita tak nampak, tapi bila kita mengaji sunnah kita nampak. Walaupun benda yang sama. Inilah hikmah perkataan Ali bin Abi Talib kepada golongan Khawarij. Kalimatul haq. Apa yang hampa cakap tu benar. Walakin uridu biha batil. Tapi maksud hampa di belakang ucapannya benar adalah kebatilan. Ya, perkataan ya Hanana di belakang tu gembira Nabi lahir, benar. Tetapi format itu format yang batil kerana dia wujud daripada orang-orang Syiah. Kerana dia bukan membela Nabi, dia bukan sayang, dia seronok dengan kita panggil Yaumul Karbala itu. Macam mana? Itu pun tak lepas. Itu pun tak lepas. Masya Allah, ikhwatul iman. Satu lagi. Menurut riwayat Ibnu Abi Asim daripada Marwan bin Muhammad, kata dia, aku pernah mendengar Malik bin Anas ditanya tentang perkahwinan golongan Qadariyah. Maka dia membaca wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin. Tengok Imam Malik baca. Ini daripada ayat surah Al-Baqarah 221. Orang tanya, Tuan Imam, kalau kita ahli sunnah, kita kahwin dengan golongan Qadariyah macam mana? Imam Malik kata, hang baca ayat ni. Allah Ta'ala kata, wala abdul mu'minun khairun min musyrikin. Hamba yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik. Nah, dia jawab macam tu, faham. Dia pergi kahwin dengan Syiah, dia pergi kahwin dengan pak-pak ni. Wala abdun. Kalau kita kahwin dengan satu perempuan, perempuan itu abdun, hamba sahaya. Dia lebih baik daripada seorang perempuan yang merdeka tapi musyrik. Kahwin dengan seorang laki-laki hamba sahaya lebih baik daripada seorang laki-laki merdeka tapi musyrik. Sudah Imam Malik jawab. Kita, tuan, macam mana kalau perempuan kita kahwin dengan laki-laki Syiah? Kita kena tengoklah Syiah tu jenis macam mana pula. Kita punya jawapan, bukan semua Syiah. Kalau bukan semua Syiah tu sesatnya, habis tangkap 14 orang tu siapa? Ya, kita tengoklah ada Syiah macam tu, ada Imam Malik jawab ayat ni. Kata Qadhi bin Iyad, kata Imam Malik, la yajuzu syahadatul qadari alladhi yad'u wala khariji wa rafidhi. Tidak harus diterima kesaksian pengikut Qadariyah, Khawarij, Rafidah yang menyeru kepada bid'ahnya. Bid'ahnya itu akidah mereka yang bid'ah. Kita jangan menerima syahadah orang-orang Qadariyah, orang-orang Khawarij dan Rafidhi. Rafidhi ni Syiah, Syiah Rafidah. Tengok, kita baca yang dekat-dekat dengan kita ni. Ada doktor apa nama? Doktor Musa Tehrani, tak silap saya, Dr. Musa Tehrani, seorang reformis apa nama Syiah daripada Iran. Dia menulis, dia kata dia Syiah, tapi dia di antara Syiah yang tidak bersetuju dengan sambutan Karbala. Dia tidak bersetuju, ini semua tidak ada dalam Syiah. Dia kata pembunuhan di Syria ini semua tidak menepati ajaran Ahlul Bait. Dibangun, dia seolah-olah buat pemutihan, tapi dia mengaku dia seorang Syiah, tapi dia menentang semua kezaliman-kezaliman ni. Dia tentang. Macam Yahudi yang topi bulat kan, rambut panjang kan, apa panggil ortodok lah, Yahudi tu kan. Itu ni semua rejim komunis, rejim Zionis yang buat pencerobohan ke Gaza, bunuh. Israel tidak boleh membuat apa nama negeri selagi mana Al-Mahdi tak turun. Jadi ada dua Yahudi. Bukan dua Yahudi kerana dua akidah dia satu, tapi dua pendekatan. Seorang yang nak kekal dengan sistem dan metod yang asli, seorang yang cuba nak berijtihad dalam agama dia. Maka lahirlah dua pandangan. Dua pandangan itu lahir kerana sifat kemanusiaan. Itu juga ada dalam Syiah pun sekarang ni ada macam tu. Kata Al-Qadhi bin Iyad, Imam Malik ditanya tentang golongan Qadariyah, apakah kita patut menghentikan ucapan mereka? Jawab Imam Malik, na'am, iza kana 'arifan mimma huwa alaih
jika dia mengetahui tentang pendirian mereka. Memang kita kena stop depa. Syiah-syiah ni kita kena stop. Itu pun kalau kita ini arifan bima huwa alaih, kalau kita reti. Kalau kita reti. Kita baca kitab pondok-pondok, baca kitab Durratun Nasihin. Dalam Durratun Nasihin itu ada hadis. Apa dia? Hadis Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan oleh Allah daripada sakit yang panjang pada 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam keluar daripada perut ikan 10 Muharram. Bahtera Nabi Allah Nuh turun mendarat di Bukit Judi 10 Muharram. Ada dalam Durratun Nasihin. Durratun Nasihin semua pondok baca. Tapi kalau tanya pondok-pondok ni semua, apa pandangan ustaz tentang Syiah? Oh, sesat. Tapi hadis Syiah baca. Jadi arifankah mereka ini tentang mazhab Syiah tu? Tak. Hadis Syiah dia baca. Hadis. Mai ustaz-ustaz pondok keras kan? Dan kalau terlibat dengan tarekat Naqsyabandi ni semua lagi keras kan? Mai kita ni haram main bola tak? Kita dengar pasal apa haram main bola ni? Kita ingat pasal penaja tu kasbet ke apa ke? Kita haram main bola pasal bola tu kepala Sayyidina Hasan tu. Depa potong kepala Sayyidina Hasan, depa duk tendang di bumi Karbala. Tu haram main bola. Syiah dengar hadis ni seronok. Pasal orang yang tendang kepala Hasan ketika potong tu, itu semua kaum ahlu sunnah. Maka main bola ni bukan orang putih yang start. Yang start ni semua nawasid min ahlu sunnah, pengkhianat daripada ahlu sunnah. Mai ustaz-ustaz kita main bola taklih haram. Tu asal tu kepala Sayyidina Hasan ditendang. Ustaz lagu ni lawan Syiah. Tak clear. Arifan kan ni? Kenal kah mazhab Syiah ni? Tak kenal. Iran pun hancur juga pasukan bola dia. Tapi tendang kepala siapa? Apa? Teruk. Sembrono je kita ni. Hentam ikut dan. Imam Malik kata, memang kita kena stop. Tapi cara kita nak stop macam mana? Macam Abdullah bin Mas'ud buat. Panggil hak ketua tu keluar mai. Biar dia bawa hujah dia. Dan kita jawab satu persatu hujah dia di sisi Ahlus Sunnah. Bagi orang dengar. Memang kita memperkenalkan akidah ni, dia macam kawan jual barang lah. Siapa pandai buat sale, barang dia laku. Mana kita boleh takut bawa produk Ahlus Sunnah? Cerita saya tak berani lah bagi saat ni kalau mereka terang orang Malaysia terikut jadi Syiah macam mana. Bermakna tak ada hujah. Orang jual kereta Proton, orang jual kereta Honda, sale lah. Saya tak berani lah saat ni kawan-kawan syarikat Honda ni dia cakap lebih habislah Proton. Tutuplah kilang di Shah Alam tu. Tak. Proton atas pasaran. Pasal apa? Sale. Buat jualan. Mana kaedah-kaedah hadis Ahlus Sunnah perkenal ke orang supaya orang tahu mungkar. Orang boleh kenal mungkar. Bila tangkap tak tahu. Ni tangkap tak tahu. Buat live. Ada di dalam memo tu kan. Dalam memo tu saya ingat bukan kata kita je dapat memo Syiah tu. Semua orang macam kita, majlis fatwa lagi ada. Hak dia tulis satu persatu Syiah tu. Marhaban dia punya, Berzanji tu dia punya, Maulud Nabi dia punya, Nisfu Sya'ban asal daripada dia. Hatta peringkat dia kata kain kuning yang raja duk pakai pun daripada Parsi. Anak kata apa? Anak buat macam mana itu? Raja pun, Syiah punya. Raja pun tak tahu. Ada sunnah. Yalah. Di kalangan kita, mana ada ulama jumpa raja mendedahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada. Terutama ulama-ulama yang duduk sebagai ketua agama dalam istana negara, ada dia mengajak raja akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada. Dia ada buat tahlil deras sekali. Syiah kata dalam memo tu, tahlil kami punya. Majlis-majlis haul kami punya. Ratib-ratib deras dua ni semua kami punya. Yang duk halang kami buat benda ni semua ni puak-puak Saudi, puak-puak Wahabi dia kata. Yang tu je bukan kami punya. Les semua dia tulis satu persatu. Anak kata apa? Dia hang tangkap, amalan dia hang buat.
Dia hang tangkap, amalan dia hang buat. Kata apa? Usung mayat, Nawawi kata haram dengan ijma', duk ya Fatihah buat. Yang ulama sunnah kata jangan buat, kita buat. Yang Syiah kata kami punya, kita buat. Macam mana? Ahli sunnah ni ikhwan, 72 mata duk perhati dia seorang. Kan Nabi kata 72 golongan duk perhati sunnah seorang. Perhati sunnah buat apa, gerakan sunnah buat apa, orang sunnah buat apa, dia perhati je kita. 72 mata perhati. 72 golongan. Satu golongan tu nak pecah berapa pula, kita tak tahu. Kita seorang aja. Hari ni orang bid'ah berkelahi sama orang bid'ah. Orang bid'ah berkelahi sama bid'ah. Orang bid'ah boleh bersatu. Dia boleh tokak sunnah ni seorang. Situ jangan terkalik kita. Duk tangkap-tangkap ni jangan duk terkalik sangat. Kita kata baguslah ada usaha tangkap Syiah. Jangan duk kalik sangat. Pasal tu kita kena jaga akidah Ahlussunnah kita. Tak mana pun kita sunnah. Tak mana pun kita sunnah. Kebenaran kita sokong. Mungkar kita tentang. Wa imma dia kafir, hak makan, hak minum dia tetap ada. Kita tak boleh tindas dia. Kita tak boleh buat zalim pada dia. Tetapi kekafiran dia kita kena bendung. Kekafiran dia kena bendung. Kita baca dalam tarikh Baghdadi, dia tulis apa? Dia tulis ketika Islam memegang kota Baghdad, Yahudi boleh menulis buku-buku mereka. Kristian, gereja, kanisah Nasara boleh mencetak buku-buku mengeluarkan tentang mereka punya apa? Akidah Kristian. Kenapa? Islam membenarkan dia berkeluar hujah dan Islam nak jawab semua hujah tu. Tetapi tidak ada satu kampung tersebar pahaman Kristian. Buku dia banyak. Satu kampung pun tak tersebar. Jumlah orang Kristian tidak bertambah. Yang bertambahnya jumlah Kristian masuk Islam. Kenapa? Bagi hak bercakap. Kita tak bagi hak cakap. Bila tak bagi hak cakap, orang kata tengok, dia pun kena tangkap betul itu, tengok cakap pun tak bagi. Penangkapan itu kadang-kadang menyokong mereka lebih benar. Ahlussunnah membuka jalan seluas-luasnya, bercakap, bagi hujah. Satu mazhab, satu kita kata manhaj yang paling fleksibel, Ahlussunnah wal Jamaah. Dia terang, dia jelas, dia berdasarkan kepada dalil. Tak ada seorang tu di Masjidil Haram. Dia tengok kadang-kadang orang menunggak, marah-marah, tengok Syiah dengan sebal-sebal, dia tolak kawan tu. Tolak dia buat apa? Tolak dia buat apa? Dia main sembahyang, dia main nak baca doa. Apa kita nak tolak dia? Hak dia lah. Orang kita tak boleh bagi muka, ahli neraka nanti saat. Berapa banyak hujah dah kita bagi kat dia? Tak ada. Ahlussunnah sangat hebat. Sangat hebat. Nah, satu lagi yang paling akhir, menurut riwayat yang lain kata Imam Malik, la yusalli khalfahum wa la yaqbalu anhumul hadis wa in wafaitumuhum fi taghfin fi taghrin fa akhrijuhum minhu. Tidak boleh sembahyang di belakang mereka, tidak boleh diterima perkataan mereka, yakni hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Jika mereka menyerahkan kawasan mereka kepada kamu, maka usirlah mereka daripadanya. Kalau kampung tu mereka duduk, kita mesti menguasai kampung itu. Jangan bagi mereka jadi tuan di kampung tu. Kita kena jadi tuan, mereka kena jadi hamba dengan kita. Bukan pencacat, bukan kita buat hamba. Kuasa di tangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Imam Malik punya penyelesaian tentang ajaran-ajaran sesat macam mana. Kakak kita saja duk baca buku ni, orang lain tak baca. Yang menyebabkan kita aja jumpa benda ni, orang lain tak jumpa. Ini kita duk baca ni, ini adalah PhD yang dibuat oleh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Khumaisi. Kita duk baca daripada Arab diterjemah kepada Melayu, kita duk baca. Pasal buku-buku lagu ni kalau tak baca, memang kita tidak tahu apa itu mazhab-mazhab yang benar dan mazhab-mazhab yang salah. Dan bila buku ni, bila tuan penulis ni dia nak menghabiskan setiap pandangan imam mazhab tentang akidah, dia akan daripada Abu Hanifah sampai Imam Malik, dia akan bubuh satu tajuk, iaitu tentang ilmu kalam. Bagaimana larangan imam-imam mazhab 4 Ahlussunnah ni melarang kita belajar ilmu kalam. Jangan belajar ilmu kalam.
daripada ilmu kalam telah ada rancun, rumpai firqah-firqah yang sesat, terutama Syiah. Dia ada di dalam ilmu kalam. Pahaman Syiah ada dalam ilmu kalam, Mu'tazilah ada, Jahmiyah ada. Baru ni kita baca Al-Ibanah kan. Tajuk yang akan kita jumpa apa dia? Perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, siapakah di atas muka dunia ni yang mula-mula sekali menyatakan Allah tidak bertempat, Allah ada di mana-mana. Saya berani kata lah kan, kalau kita berani lah, kita jumpa mana-mana ustaz-ustaz yang bukan aliran sunnah, kita kata ustaz Tuhan ada kat mana, dia mesti jawab Tuhan ada kat mana-mana. Mesti dia jawab. Ustaz Tuhan bukan ada atas langit, dia kata cis. Mana boleh kata Tuhan ada atas langit? Langit tu tempat, Tuhan tidak bertempat. Kata Imam Abu Hasan, yang mula kata Tuhan ni tidak bertempat ialah Mu'tazilah, disusuli oleh Jahmiyah dan oleh Khawarij, Hururiyah, Khawarij. Bukan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah menyatakan Allah bersemayam di atas arasy dan arasy itu berada di atas langit. Langit di bawah, arasy itu di atas, dan Allah bersemayam di atas arasy dengan sifat dia sebagai Tuhan yang maha sempurna. Yang kita tak tidak ada takyif, tidak ada tamsil, tidak ada ta'til, dan tidak ada tahrif. Serah kepada Allah. Tapi akidah ni kita masuk dalam ilmu kalam, di antaranya ilmu sifat 20, kita jumpa Tuhan tidak ada tempat. Tak boleh kata Tuhan ada di arasy. Macam mana nak selesai? Sian ikhwan. Rumit. Dan usaha Ahlu Sunnah ni adalah usaha memurnikan akidah. Agak-agak usaha kita ni orang pandang apa? Dia pandang kita nak bagi perosak negara ni. Cubalah kita kata, kita daripada jemaah sunnah sebelah Paya Terbong ni, kita pakat 3-40 orang, kita nak buat lawatan bertemu dengan duli tuanku kita ni, agung kita. Kalau dia punya PA tanya pasal apa, kami nak ambil 10 minit nak terang akidah Ahlus Sunnah di mana Tuhan kepada agung. Agak-agak dia lepas kita masuk lah. Dia kata mai Paya Terbong kan, tapi balik duduk situ diam-diam sudah. Saat ni bagi duduk Sungai Buloh baru ada kai. Dia kata gila, dia kata merepek. Sedangkan seorang Muslim, dia kena mengetahui Tuhan ada di mana. Itu perkara paling asas. Agak-agak lah saja kita pejam mata tengok kan. Pejam mata tengok, bukan tengok jam, tengok cekak ni lah. Pejam mata tengok. Masjid negeri sebesar tu, satu hari kita kata kat Ustaz Nan dijemput baca khutbah Jumaat masjid negeri, Ustaz Nan baca tajuk Allah ada di mana. Saya ingat masjid negeri boleh bertukar jadi Masjid Al-Aqsa. Yang main-main. Israel boleh mesra. Mana punya khatib tu baca, duduk tak duduk, dia kata Tuhan duduk atas langit. Daripada kepala sampai ekor, melenting, melompat. Syiah pun jadi kecil. Satu penangkapan besar-besaran boleh berlaku kat sini. Jangan buat besar. Pasal apa? Itu adalah akidah yang paling dasar. Allah ada di mana? Orang tak boleh terima. Lalu kita nak pergi jumpa tiap-tiap bapa-bapa menteri ni, kita nak bagi tahu pada dia Allah ada di langit. Benarkan kita jumpa 10 minit. 10 minit tak mau lebih. Nak baca 2-3 hadis dan pandangan imam-imam sunnah, Allah ada di langit. Allah ada di atas aras dan aras berada di atas langit. Agak-agak semua jabatan agama dalam Malaysia ni benar tak kita buat aja tu? Tak akan benar. Artinya usaha Ahlussunnah ni usaha yang paling besar dalam muka alam, memurnikan akidah insan. Kalau insan boleh kembali kepada akidah Ahlussunnah, dia kembali kepada tracknya asal. Dia kembali pada paksi pusat kehidupan yang betul, center tu, markas tu, center tu dia telah kembali. Maka kita akan berada di atas satu aliran di mana-mana. Masa tu Syiah tak boleh duduk diam, Jahmiyah tak boleh duduk diam, semua orang tak boleh duduk diam. Apa ni anak buat apa ni? Anak buat apa ni? Jangan main-main. Ada masjid macam masjid Paya Terbong, masjid Karwa, sembahyang jemaat azan sekali. Ada orang sanggup memilih sembahyang Zuhur di rumah daripada nak pergi sembahyang tempat ni.
Tak, kebulung aku sembahyang jemaat dengan mereka, mayang japa. Dia ingat kita sembahyang jemaat pakai colok Cina baru tu kot. Dia ingat kita sembahyang jemaat lagu tu. Duk tonceng. Dia ingat lagu tu. Dia kata tak kebulung aku nak pergi sembahyang azan sekali. Baca macam apa, bismillah pun tak ada. Pokoknya sembahyang. Tu baru sembahyang. Lebih besar daripada sembahyang, akidah. Kita hanya usik merhaban sikit. Usik merhaban macam usik Quran. Melenting. Oh, jangan main-main. Quran dengan marhaban tu satu taraf lah. Surat khabar nombor 3. Quran, marhaban, surat khabar. Rokok tengah-tengah tu lah. Dia tak boleh bawah sangat rokok. Subhanallah. Satu, jangan ingat pelajaran kita ni pelajaran kecil, besar. Sebab di mana kita duduk, hati kita menyatakan Allah berada di langit, dan kita ada hujah yang cukup kuat dalam bab tu, iaitu Quran dan sunnah Nabi. Nanti Imam Abu Hasan akan terang penyelewengan puak-puak yang jahat ini. Pun demikian, Al-Ibanah, satu kitab yang disenaraikan daripada kitab-kitab sesat dan terpesong di Malaysia. Tak boleh baca. Kita baca. Tengok. Yang boleh baca Duratun Nasihin. Yang boleh baca Aqidatun Najin. Boleh baca. Tapi seluruh isi Aqidatun Najin Mu'tazilah. Bercakap akidah menggunakan falsafah dan akal. Maka setiap bab yang kita lalu, bila nak habis akidah mazhab, tuan kita akan ingatkan bagaimana Imam Mazhab pesan, jangan belajar akidah dengan cara ilmu kalam, kamu takkan jumpa kebenaran dia. Kalau nak lebih jelas, baca Aqidah Tuhawiyah. Imam Tuhawi bagi penjelasan, siapa yang pergi belajar ilmu akidah dengan jalan kalam, dia tidak akan bertemu dengan petunjuk. Bukan kata petunjuk, nur petunjuk pun dia tak akan tengok sampai dia mati. Jangan tersilap dia. Itulah kita belajar Ikhwatul Iman. InsyaAllah lepas ni kita sambung pandangan Imam Malik berkenaan dengan iman dan sahabat Nabi, dan akhirnya ilmu kalam. Barulah kita masuk akidah Imam Syafi'i pula. Apakah akidah Imam Syafi'i? Kita akan tengok. Wallahu a'lam.